awak tu panjang 1 meter tu. Jadi dia tak berapa sesuai. Boleh ukur. Tapi awak kena cari pembaris yang lebih pendek. Kalau yang panjang tu agak sukar. Dan alat-alat pun kena sesuai. Kan kalau awak tengok tukang jahit bila dia untuk ukur badan awak, untuk jahit pakaian awak, dia tak guna pembaris yang keras tu. Dia guna pita pengukur. Macam tukang-tukang kayu yang buat rumah, yang potong papan, dia guna pita pengukur yang besi tu, yang panjang, yang awak semua dah tunjukkan sebelum cuti hari tu. Jadi alat dia pun kena sesuai. Ya, saya nampak ni, siapa yang baju sekolah hari ni, masa nak tengok siapa yang pakai baju sekolah hari ni kan. Makin lama makin ramai pakai baju sekolah. Sebab apa? Sebab awak tak sempat nak pakai. Baju tu mesti bawa kedai lagi kan. Sebab terperuk usia. Cikgu, saya pakai baju sukan. Baju sukan. Okey. Yang baju sekolah tu awak pakai sekejap je itu. Nanti tahu-tahu tahun 3 nak pakai dah tak muat. Sebab awak dah besar. Dah pakainya beberapa kali sahaja. Okey, jadi hari ini tadi awak dah tengok kuis tadi kan. Alhamdulillah semua dapat jawab. 2-3 orang je yang tak sempat dah jawab habis. Okay, saya buka buku teks. Sekarang ni buka buku teks awak. Kita mulakan dulu dengan muka surat 59. Muka surat 59. Dah. Yang ni kita sambung sedikit tentang tajuk yang kita belajar, iaitu ukuran panjang iaitu untuk menganggarkan panjang objek. Okey, sebab untuk menganggarkan ni, awak mesti menganggar lah, maksudnya untuk tahu sesuatu objek tu, kadang awak boleh kena agak dulu sebelum awak ukur, supaya ukuran awak tu nanti tak salah. Sekejap, dia kelip-kelip kat skrin tu. Alright. Dia tak kelip lagi. Okey. Anggarkan. Okey, kalau kat sini saya besarkan. Cikgu, kenapa ada benda hitam tu? Ya, tadi ada tak? Dah hilang kan? Dah hilang. Tadi dia keluar sekejap. Dah hilang. Dia tadi. Okey, muka surat 59. Okey, dekat sini kawan-kawan awak yang menggunakan pembaris untuk mengukur panjang krayon tu. Macam kita belajar minggu lepas, bila kita mula mengukur panjang satu objek, mesti bermula dari sifar. Kalau dekat pembaris awak tu, mesti bermula dengan sifar. Tutup mikrofon, ada mikrofon ditutup. Okey. Untuk mendapatkan ukuran yang tepat, bermula dengan sifar. Muka surat 59. Tutup mic. Okey. Dah. Okey, jadi ada masanya kita perlu buat ukuran awal. Ukuran awal ni maksudnya kita tak nak guna pembaris. Kita agak-agak je. Kita pegang krayon tu, kita agak. Okey, ni berapa cm? Okey, berapa cm atau berapa sentimeter? Kan? Tengok macam ni. Tengok jari awak tu, sentimeter. 1 sentimeter tu lebih kurang bukaan jari awak ni. Kalau awak tengok dekat kamera ni, kamera saya, tengok. Macam Syed Farin dah buat. Lebih kurang macam ni, 1 cm. 1 cm tu lebih kurang macam ni. Jadi kita boleh agak lah.
kita boleh agak pensel yang awak pegang tu berapa cm agak-agak kan. Dia tak, anggaran ni maksudnya ukurannya tak tepat. Tapi kita agak anggaran. Jadi kita tak payah nak ambil pemaris, nak ukur. Contohnya kalau saya tanya, okey, berapa panjang pensel yang awak pegang sekarang ni? Awak agak-agak, awak tengok pensel tu kan? Awak agak-agak, agak-agak dalam 10 cm. Contoh, kalau pensel kontot tu, mungkinlah panjang ni kan, pensel kontot kan, lebih kurang 3 atau 4 cm. Panjang ni. Nampak kat kamera saya tu kan. Jadi itu anggaran. Anggaran. Kalau objek tu, dia kata objek yang kurang daripada 15 cm, awak semua ada pembaris pendek tu kan. Pembaris pendek tu lebih kurang panjang dia macam ni. Jadi kita boleh agak lah 15 cm tu panjang mana. Kan? Kalau pendek sikit mungkin 14 cm. Kalau panjang lebih sikit mungkin 20 cm. Okey, itu anggaran. Begitu juga kalau kita ukur ketinggian pokok. Kalau kita tengok pokok kan, kita agak-agak. Tengok tu pokok depan rumah kita kan. Kita ukurlah dengan tinggi kita. Awak tahu tinggi awak lebih kurang 1 meter atau 1.2 meter. Tahun 2 biasanya 1.2, 1.3 meter lebih kurang. Kalau tinggi sikit mungkin 1.4 meter. Boleh agaklah, pokok tu tinggi dia 2 meter. Kalau pokok kelapa tinggi lebih kurang 8 meter contohnya. Itu anggaran. 1 meter tu lebih kurang panjang paris panjang warna kuning kat kelas awak tu. Itu tepat 1 meter. Jadi kita boleh buat anggaran. Itu maksudnya anggaran. Jadi kalau awak nampak objek sekeliling awak cubalah buat anggaran sendiri. Kan? 1 meter ke, lebih 1 meter ke, atau 10 meter ke, atau panjang kereta ayah awak. Tengok kereta. Kan? Ada kereta pendek sikit. Macam Azia kan, dia pendek kan. Mungkin itu dalam 3 ataupun 4 meter. Kan? Tapi kalau kereta MPV yang panjang sikit, mungkin macam Alza ke, ataupun ada Alphard ke kan. Ada Starex ke kat rumah. Starex lagi besar. Boleh agak-agak berapa panjang kereta tu. Mungkin 6 meter atau 7 meter. Kalau bas, lagilah panjang. Starex tu apa? Apa dia? Starex tu apa? Starex. Starex, kereta Starex yang besar tu macam apa, bas sekolah, macam van sekolah awak tu besar dia. Boleh buat 12 orang. Ramai lah tu. Siapa yang ada apa Starex lah kat rumah. Besar. Alright. Biasa kalau kereta besar, biasa keluarga dia pun biasanya besar juga kan, nak bawa ramai orang. Okay, itu anggaran. Baik, itu je tajuk yang sebelum ni, hanya untuk awak faham saja tentang anggaran ni. Kita agak-agak diukur. Baik, untuk minggu ini, minggu ni adalah minggu ke-31 persekolahan. Jadi kita akan belajar satu ukuran lagi, iaitu GSIM. Untuk mengukur GSIM. GSIM ni dalam istilah harian awak tak sebut GSIM, awak sebut sebagai berat. Awak biasa sebut berat. Macam beras. Macam tepung. Kan? Awak pergi kedai, pergi Tesco ke, beli beras 10 kilo. Beli beras 5 kilo kan. Itu kita panggil, kalau harian awak sebut dia berat. Ataupun berat awak sendiri, awak timbang kan. Timbang pakai penimbang bilik air tu. Kan, mungkin berat awak 25 kilo. Kalau macam Imanina, dia kecil halus je, mungkin lagi ringan kan, 22 kilo. Kan, kalau besar macam Syed Farin, dia gemuk kan. Mungkin 30. Tapi bukan berat sebutan yang sebenarnya. Dalam matematik, kita sebut dia sebagai GSIM. GSIM. Tapi kita sangat kurang menggunakan perkataan GSIM. Saya tak boleh nak conteng kat sini, sorry. Saya terpaksa tukar skrin sebab saya tak boleh nak conteng. Saya tukar skrin sekejap. Dia sini.
Mana tu kita cek. Hujan. Hujan je. Tak boleh nak keluar. Hujan panas. Okey. Perkataan jisim ni. Jisim susu tepung ini 1 kilogram. Tapi kita kalau sebut perkataan jisim dekat rumah mesti pelik. Mesti kalau kat kedai tu belikan nak beli tepung yang jisimnya 1 kilo, mesti dia pelik kan. Ataupun nak beli beras jisim 10 kilo, mesti bunyi dia pelik. Tapi sebenarnya perkataan yang tepat ialah jisim, bukannya berat. Kalau awak buka dalam buku matematik, awak tak jumpa perkataan berat. Awak jumpa perkataan berat dekat mana? Dekat buku sains. Buku sains. Sebab apa? Berat dengan jisim tak sama. Tak sama. Kena faham kat situ. Nanti awak belajarlah bila sekolah menengah, awak faham. Awak akan ingat cakap saya ni. Oh, berat rupanya lain. Jisim rupanya lain. Okey? Jadi jisim ni kita nak ukur kuantiti sesuatu jirim dalam sesuatu objek tu. Berapa kita timbang dia. Kita guna penimbang. Dan kalau kat supermarket kita tak timbang lah. Kita tengok pada label. Pada paket tu. Dia ada tulis 1 kg, 2 kg. Okay? Jadi jisim susu tepung ini 1 kilogram. Roti ini jisimnya 400 gram. Okay? Jadi kilogram dan juga gram. 400 gram ditulis 400 G. G kecil, bukan G besar. Beza G kecil dengan G besar pun berbeza dalam matematik. Maksud dia lain. Kalau G kecil, besar apa? Kalau G besar, awak pernah tengok tak orang pakai test speed internet ataupun hard disk ke, orang kata kat handphone kan kata 128 GB. Pernah tengok tak GB? Kalau dekat phone kan biasa awak nampak dia tulis kat situ. Itu tak. Sebenarnya awak nampak tapi awak tak ambil kisah sebab tak tahu apa maksud dia. Biasa dekat phone, siapa beli phone tu dia nampak perkataan GB. G besar. Okey. Lepas tu kalau barang macam roti tadi G kecil. G kecil. Jadi macam GB ni, G yang kat sini bermaksud giga. 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 B ni macam-macam lah. Yang ni gigabyte. Kalau handphone awak tengok kat handphone awak ada gigabyte, RAM 4 gigabyte, macam tu. Memori 128 gigabyte macam tu Okey, kat sini giga. Kalau G kecil, gram. Sebab tu awak jangan salah tulis besar dengan kecil. G kecil, gram. Pagi-pagi dah buat hal tab saya ni. Pakai tab. Gram saya. Gram jadi GRAM. Yang G besar, GRGA. Jadi kalau awak tulis 400 G besar, dia 400 giga. Giga ni adalah bilangan sifar dalam sesuatu nombor. Jadi awak jangan salah tulis. Ni sekadar pengetahuan awak lah. Ni pengetahuan je. Awak tak tahu pun tak apa. 400 G dengan 400 G. Yang ini gram. Alright. Yang ini pula G dekat sini, giga ni bermaksud 400. Ni awak bersedia
yang diikuti dengan tengok berapa sifar saya tulis Allah Akbar. Ini maksudnya 400 G. Okey. Itulah 400 giga. 400 giga. Ada berapa sifar tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 sifar. Nampak? Ada 11 sifar. Untuk 400 giga. Awak belajar sampai juta je. Sampai tahun 6 nanti awak belajar sampai 6 sifar je. Kan? Maksudnya awak tak belajar pun. Ni awak belajar masa sekolah menengah nanti belajar sains. Itu 400 G. Jadi jangan tulis G besar. Ingat, kalau gram, G kecil. Okay? Kalau kilogram, kg. K kecil, G kecil. K ni kilo. Kilo, G gram. Kilo bermaksud 3 sifar. 1 kilogram, kilo tu bermaksud 3 sifar. Okay, 1 kg, 1 kilogram. Okey. Jadi, kalau awak tengok dekat sini, okay, bila masa nak guna kilogram, bila masa nak guna gram, macam sentimeter dengan meter lah. Kilogram ni kita gunakan untuk objek yang berat. Macam berat badan awak. Berat badan awak kita guna kg. Okey? Tapi kalau macam roti, dia ringan. Sangat ringan. Kita guna gram. Kalau tengok penimbang tepung dekat rumah, kalau kat dapur tu kan, kalau mak awak buat kek, dia timbang tepung, awak tengok dekat dia punya muka penimbang tu, dia gram aja sebab kita nak timbang benda yang ringan. Okey? Tapi kalau kg, untuk benda yang berat macam beras, kita guna kg, 10 kg. Okey? Kalau tepung ni 1 kg, berat sebenarnya. Okey? Jadi itu untuk simbol. Kita tengok kat sini tengok perbezaan objek-objek dan juga unit yang digunakan. Kalau dekat sini ada 1 balang kuki, biskut kan. 1 balang ni beratnya jisimnya ialah 450 gram. Bukan gram jangan sebut gram pula. Gram. 450 gram ditulis 450 G kecil. Okey, coklat. Coklat lagi ringan. Lagi ringan. Jadi 120 gram. Jadi kita tulis dia sebagai 120 G. G kecil. Manakala 2 ikat surat khabar lama ni kan, kita boleh nampak, kita tengok benda tu tahu dia agak berat. Jadi berat, dia agak berat. Kenapa suara cikgu sekat-sekat? Ada lagi dengar suara sekat-sekat tak? Cikgu. Okey, baik. Jadi kalau 3 kilogram tulis sebagai 3 kg. Okey. Jadi bergantung kepada objek. Okey. Kenapa 450 tapi ringan? Kenapa 3 ni? 3 tapi berat. Sebab apa? Sebab 450 gram ni dia unit-unit yang kecil. Kalau macam pembaris tu sentimeter tu kan, dia unit yang kecil-kecil tu, senggatan yang kecil-kecil tu. Sebab tu nombor dia ratus-ratus, tapi dia ratus-ratus tapi nilai dia kecil. Macam kilogram ni walaupun dia 3, 1 digit je, tapi dia adalah unit yang besar. Dia unit yang besar, jadi walaupun nombor je 1 digit je, dia dah cukup berat dah. Alright. Tengok ni penimbang ni. Dia macam-macam jenis penimbang. Yang ni biasalah ni penimbang ikan tu. Penimbang ikan. Okey, kalau awak lihat pada muka penimbang ni dia ada senggat. Saya besarkan biar awak nampak senggat ni.
Kalau ada penimbang ni dekat rumah pun awak boleh tengok. Pergi dekat dapur, kan? Awak tengok penimbang tu. Macam pembaris, kita ada senggat. Senggatan ni dia punya garis-garis ni. Garis-garis ni kita panggil dia senggat. Jadi, kalau penimbang ni, kalau awak lihat, dia tulis G, dia tulis G. Dan sampai 1000. Bermaksud penimbang ni, dia boleh timbang sampai 1000 je. 1000 gram sahaja. 1000 gram. Maksudnya benda yang ringan. Sebab apa? Sebab 1 kilogram sama dengan 1000. Jadi penimbang ni, dia boleh timbang sampai 1 Allah Akbar. 1 kilogram. Sebab 1 kilogram bersamaan 1000 gram. Jadi kalau penimbang ni awak lihat ni dia sampai 1000 gram je. Jadi awak janganlah pergi timbang dekat situ. Kan? Sebab berat badan awak, jisim awak 20 kilogram. 20. Rosak penimbang ni. Roboh penimbang ni nanti. Walaupun badan awak kecil. Jangan pergi pula naik nak timbang. Nak tahu berat berapa kan? Memang tak boleh. Sebab apa? Dia sampai 1000 je. Jarum dia pusing sekali je lepas tu dah. Kalau awak duduk nanti dia punya piring atas tu turun, lepas tu awak bangun dia tak naik-naik dah. Rosak spring dia. Okay? Jangan chatting-chatting. Saya nampak awak chatting tu. Jadi tak sesuai untuk awak timbang. Jadi kalau kita tengok jarum dekat sini, antara senggatan dengan senggatan bernilai 50 gram. Satu senggatan ni 50 gram. Jadi 50, 100, 150, dia naik 50, 300, 350 sampailah 1000. 1000 gram. Okay. Dia tak macam jam. Kalau jam, jarum dia akan pusing sampai dia akan pergi dekat tempat permulaan balik. Sampai 60. Tapi penimbang dia tak sampai. Dia sampai sini. Dia tak terus sampai atas ni. Dia sampai sini, sampai 1000 je. Dia pusing, lepas tu sampai 1000. Tapi kalau awak yang naik atas tu, dia akan pusing banyak kali. Sampai rosak. Tak boleh, dia hanya boleh pusing sekali je. So jangan timbang benda yang lebih berat daripada 1 kilogram ni dekat atas penimbang ni. Maksudnya beras tu pun awak tak boleh timbang atas tu. Yang sesuai guna penimbang ni apa? Tepung. Kan bila nak sukat tepung kan sikit-sikit kan. 1 cawan, 2 cawan. Boleh lah. Nak sukat gula, nak sukat margarin untuk buat kek ataupun kuih. Yang penimbang ni pula. Penimbang ni pula awak tengok dia sampai 2000. 2000 gram. Bermaksud penimbang ni sampai 2 kilogram. Kalau 2000 gram. Kan kalau 1 kilogram tadi 1000. Jadi kalau 2000 gram, dia bersamaan 2 kg. 2 kg. Ingat saya kata tadi, K ni, K kilo bermaksud 3 sifar. Kilo ni 3 sifar. Jadi 1, 2, 3. Senang nak ingat. 2K maksudnya 2000. 2K. Jadi senggatan dia 100, 200, 300, 400 kan. Supaya muat muka penimbang ni. Sampailah 2000. Okay, kita tengok penimbang yang bawah pula. Penimbang ni pun sampai 1000 gram juga. 1 kg juga. Tapi senggatannya besar-besar. 100, 200, 300. Tak sama dengan penimbang dekat atas dia. 50. Okay, yang ni dia 100. Dan akhir sekali, ini penimbang ni. Dia guna unit kilogram. Jadi yang ni boleh timbang benda yang lebih berat. Tapi awak tetap tak boleh naik atas penimbang ni. Sebab berat awak semua lebih daripada 10 kg. Ini kalau timbang ikan boleh. Penimbang badan. Penimbang badan yang letak atas lantai tu. Yang awak pijak tu. Itu sesuai. Tapi yang ni jangan. Ini nak timbang ikan, nak timbang daging. Benda yang agak lebih berat. Jadi dia senggatan dia satu-satu. 1 kg, 2 kg, 3 kg. Jadi unit dia ada dekat muka penimbang ni.
Jadi kalau ini 1, maksudnya 1 kg. Okey? Kalau penimbang sebelah ni, sebab dia guna gram kan? Jadi kalau 100, 100 gram. Kalau 1000, 1000 gram. Unit tu mesti ada dekat penimbang. Okay, kita tengok ni, kita tengok apakah unit yang sesuai nak digunakan kepada objek-objek ni. Kita tengok Yang pertama, durian. Okay, durian nak guna kilogram ke gram? Kilogram. 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 Saya rasa awak pun biasa tengok kan penjual kan dia tulis 1 kilo kan. Cara dia tulis gram. Jadi unit dia yang sesuai ialah kilogram. Okey, kalau lobak ni 300 apa ni? Gram ke kilogram? Takkanlah lobak jisim dia 300 kilogram. Beratnya. Kan? Okey. Kek muffin ni, kek muffin 60 gram ke 60 kilogram? 60 gram. Gram yang lebih sesuai. Yang ni senanglah. Simbol jadi 100 gram 100 G, 700 gram 700 G, 3 kilogram 3 kg. Macam saya kata 1000 gram sama dengan 1 kilogram. G kecil bukan G besar G kecil. Okey, kita belajar macam mana nak baca penimbang. Macam mana nak baca penimbang. Penimbang ni sangat senang sebab dia ada satu jarum je. Kalau jam payah ada 3 jarum. Ada jarum jam, jarum minit, jarum saat. Kan? Tapi kalau awak nak timbang jisim suatu objek pakai penimbang, sangat mudah sebab dia ada satu jarum je. Kan? Kat mana jarum tu tunjuk, itulah jisimnya. Okay? Macam ni, apple hijau ni. Kawan awak timbang kan? Dia timbang, jarum tu menunjukkan kepada senggatan 800. 800. 800 gram. Jadi jisim apple 800 gram. Okay, yang penimbang merah pula dia tak pakai gram, dia guna kilogram Jadi jarum dekat penimbang ni menunjukkan kepada sentuhan 2. Jadi jisim limau 2 kilogram. Apa dia? Saya baru masuk kelas. Mak saya pergi hospital. Tak apa. Kalau tak sempat kan awak tengok rakaman yang awal-awal tadi Boleh. Kita pun tak jauh, tak banyak kita belajar hari ni Kita tak ada tambah tolak pun. Kita hanya belajar kenal sahaja kilogram dengan gram. Okey, kita tengok kat sini jisim manakah yang lebih? Sepaket biskut atau segulung kapas? Mana jisim? Mana yang lebih berat maksudnya? Awak rasa? Bukan. Kapas ke? Okey, saya rasa biskut. Biskut. Okey. Baik, saya ada satu teka-teki. Satu teka-teki cuba jawab. Okey. Saya ada 100 gram rantai emas. Rantai emas dengan 100 gram 100 gram kapas. Tahu kapas tak? Kenal kapas tak? Okey, soalan saya. Soalan saya nanti awak jawab dekat chat Bukan, kita pakai ni lah. Kita pakai function. Apa tu? Kita pakai function pulse nanti keluar dekat skrin awak. Mana yang
Ya, saya type kat poll Dah ke belum? Sabarlah. Sabar. Tunggu dulu. Sekejap, nanti akan keluar dekat skrin awak. Okey. Nanti awak tak nanti. Okey. Okey. Saya keluarkan poll. Sekejap. Tak keluar. Okey. Asas. Okey, pergi dekat aktiviti, ada butang 3 dekat phone awak tu, nampak tak? Ada butang 3. Mana? Mana? Dekat bawah tu ada, dekat skrin awak tu ada titik 3, nampak tak? Dekat sebelah gambar butang telefon warna merah tu. Ada. Tak nampak. Okay, awak Mana? klik titik 3 tu, lepas tu awak tekan aktiviti. Dekat situ. Dekat aktiviti. yang mana? Dekat aktiviti tu. Saya tak tahu. Okay, sekejap. Awak Tahu yang mana? Ada pun tulis aktiviti. Ya. Mana cikgu? Tutup mic dulu. dekat awak punya phone, siapa yang guna phone, bawah tu kan awak nampak gambar mikrofon, gambar kamera, gambar CC. Kan? Lepas tu ada gambar, ada titik 3. Oh itu ini. Ada. Ada. Saya dah tahu. Awak tekan titik 3, nanti ada tulisan itu aktiviti. Tak ada pun aktiviti. Ada. Dah tekan. Okey. Aktiviti. Lepas tu Ada. Bantu Awak tekan awak tekan aktivitis. Ha? Dah tekan aktiviti. Kalau C lagi senang. Aktiviti kat sebelah hand Tekan tu. Lepas Q&A ke? Dekat tak ada pun dekat sebelah aktiviti tu. lepas tu tekan pulse. LLS pulse. Okey. Dah tekan lah. Oh ini. Pilih cikgu. Aktiviti. Pilih. Kat mana? Ya, pilih. Kat mana cikgu? Kat mana? Kat mana cikgu? Pilih. Mana? Yang mana Dah. Saya dah. Cikgu. Tak nampak dah. Tak ada tulis aktiviti. Sepatutnya semua. Dah. Macam mana nak? Cikgu, macam mana nak tekan? Dekat sebelah Okey, hand tu. tekan titik 3. Tekan yang Lepas tu nanti yang ada dekat sebelah activities. Tak ada titik 3. Ada dekat sebelah tu. Ada. Belah tangan dia, belah tangan. Apa? Dekat sebelah tangan tu. ada. Lepas tu kat bawah sekali tu kan ada aktivitis. Okey, kita ulang Nora. Bawah sekali. Ya, tu ada activities. Ada. Okey. Tak jadi apa-apa cikgu. Saya dah tekan dekat Lepas tu dekat pulse. Ada POLS. macam mana nak tekan? Okey, siapa? Saya dulu. Okey, siapa yang tak boleh tekan? Cikgu, saya dah tekan tapi Kan awak just jawab aja kat chat.
Kalau yang ada, Cikgu, dah boleh tekan. awak tekan dekat Dah awak boleh dekat. jawab. Dah jawab. Okey. Saya dah jawab. Ha. Dah, saya dah jawab. Saya dah jawab. Saya dah jawab. Dah. Kenapa? Dah. Ha. Saya dah jawab. Akan apa cikgu saya? Itu siapa kecil ke? Mana cikgu? Sebelah tangan tu lah. Dah. Tangan sebelah tangan. Saya dah jawab. Saya pun dah jawab lah. Jawab. Saya dah. Saya dah jawab. Tak lah. Itu pun tak nampak. Baik. Okey, kalau yang tak boleh nak rantai emas ke kapas yang lebih? Yang lebih? Dah dekat chat. Dah. Saya dah jawab. Okey, jadi apa jawapan dia? Rantai emas ke, kapas ke atau sama? Rantai emas. Sama. Sama. Sebab semuanya. Ya, okey. Okey. Kalau saya tak letak kan, kalau saya tak letak jawapan sama tu kan, saya yakin ramai akan jawab rantai emas. Macam dekat chat ni, ramai yang jawab rantai emas. Sebab awak rasa macam rantai emas tu dia logam kan, dia logam banding dengan kapas banding dengan kapas tu awak pernah tengok kan dia macam ringan kan. Tapi bila saya letak kat situ, dia punya kuantiti dia 100 gram. Maksudnya bila kita letak atas penimbang, emas tu 100 gram. Lepas tu kita letak kapas pula pun kita timbang 100 gram. Bermaksud kedua-dua objek tadi sama berat. Sama berat. Kalau awak bayangkan rupa je, memang awak akan kata kapas tu ringan. Tapi bila kita ambil kapas banyak-banyak, kan, kapas tu kalau segenggam memanglah ringan. Cuba ambil kapas tu satu guni. Besar kan? Mestilah lebih kurang je berat dia dengan emas tadi. Jadi dia sama jisim. Dia sama jisim. Okey. Untuk poll tadi, kalau ada yang tak keluar dia punya butang tu, maksudnya dia tak update sebab saya pun pakai phone lama phone saya ni nak dekat 5 tahun dah, 5 ke 6 tahun punya handphone. Lagi lama dah tak boleh. Dah tak boleh nak update apa-apa dah. Tapi saya pun ada butang dia. Kalau phone baru setahun, 2 tahun masih lagi boleh. Saya punya memang dah lama dah, nak masuk apa-apa, nak save gambar pun dah tak boleh. Cikgu. Ya. Saya dah tanda. Dah tanda, bagus kalau yang mana tak keluar function tu, nanti awak boleh update. Lepas ni nak update apps tu, minta tolong abang ke kakak ke ayah minta tolong update apps Google Meet ni nanti dia keluar butang dia. Sebab saya pun pakai phone lama saya tak pakai phone baru. Phone lama dah. Orang lain semua dah pakai phone baru. Saya pakai phone buruk yang tak boleh nak save banyak gambar. YouTube pun tak cantik kan, gambar tak apa, tengok YouTube pun sekat-sekat lagi. Sedih je. Okey, kita sambung dengan pembelajaran kita ni. Sekejap. Eva Elisha, awak tengah present ni, tak nampak skrin saya. Ada Eva Elisha tak dengar tak? Oh, Eva Elisha. Kalau awak dengar, awak kena end present tu sebab sekarang ni awak yang present. Jadi kawan-kawan nampak skrin awak. Dia tak nampak skrin saya. Saya nampak skrin cikgu.
Sebab saya nampak skrin Eva Elisha. Saya tak nampak. Saya tak nampak aku. Nur Eva Elisha. Ya, Eva Elisha. Boleh dengar tak? Okey. Dah. Awak tengah share ni. Nampak skrin awak, Eva? Tak ada pun. Nampak Nampak awak punya skrin tu? Saya nampak skrin dia. Eva Elisha, awak kena end ataupun awak keluar dulu, lepas tu masuk balik. Nampak awak type? Cikgu. Nampak. Kita nampak. Ya. Eva Elisha, awak kena keluar dulu, lepas tu masuk balik. Keluar dulu, masuk balik, Eva. Okey, terima kasih. Okey, Eva boleh nampak Harap-harap Eva masuk balik lah. Okey, jadi 100 gram rantai emas adalah sama dengan 100 gram kapas. Baik. Kat sini kita sebut jisim dia. Garam. Dia menunjukkan kepada senggatan 400. Jadi 400, tengok unit dia dekat muka jam ialah gram. Jadi 400 gram. Yang ni pumpkin. Labu. Labu. Labu 4 kilogram. 4 kg. 4 kilogram. Manakala buah mangga ni, buah mempelam, 600 gram. Okey, 600 gram. Okey, dah habis cerita handphone dah. Cerita handphone tadi sekejap je saya tanya. Stop chat. Stop chat. Tinggal sikit lagi. Okey, kita anggarkan kita agak-agak. Macam tadilah kita agak-agak. Kalau ni dia timbang buah ciku. Buah ciku Jadi kalau sebiji buah ciku, dia tengok dekat penimbang tu 60. Tengok Awak tengok penimbang ni, dia ada segatan yang halus-halus ni. Yang halus-halus ni. Kalau yang panjang ni 100, yang kecil-kecil ni 10-10. Jadi dekat sini tengok jarum dia. Sifar 10, 20, 30, 40, 50, 60. Jadi 60 gram. 60 gram. Yang panjang ni dia 100-100 lah. Tapi yang kecil-kecil ni 10-10. Jadi kalau sebiji 60 gram, ni kawan dia ni, dia anggarkan. Awak tengok dia duduk belah sana Jadi dia tak nampak penimbang ni. Dia tak nampak Jadi dia kata saya anggarkan jisim 2 biji ciku lebih kurang. Dia guna perkataan lebih kurang. Sebab dia tak tahu bacaan yang tepat, jisim yang tepat. Lebih kurang 110 gram. Dia agak-agak je. Lepas tu tengok jarum dia, kawan dia ni, dia tengok, anggaran itu hampir tepat. Jisim sebenar ialah 120 gram. Tengok dekat ni, 100, lepas tu yang kecil-kecil dah 110, 120. Jadi anggaran dia hampir tepat. Dia teka 110. Bila timbang 120. Itulah maksudnya anggaran. Awak agak-agak je. Tapi bila agak-agak, pastikan hampir-hampir. Hampir-hampir sama. Okey. Siapa punya speaker tu? Okey, ini pula plasticine Plasticine untuk dibuat model. Cikgu, suara cikgu tersekat. Tutup mikrofon. Tutup mic lah, bising. Belum bercakap, tutup mikrofon. Kan dah tahu kan peraturan dia. Kalau tak bercakap, tutup mikrofon terus.
Dah tak payah cakap bising-bising lah. Dia tahu. Dia kadang tak ingat. Kadang-kadang awak pun tak Saya boleh ingat. tahu siapa yang tak boleh, siapa yang tak tutup mic. Okey. Macam biasa. Kalau awak tak ada tak cakap ataupun tak suruh cakap, terus tutup mikrofon Okey. Baik. Kat sini ada plastisin. Plastisin ni dia gunakan untuk buat model gajah. Jadi plastisin ni berjisim 300 gram. Jadi bila dia dah buat model gajah, lepas tu ada lebih sikit dekat sini. Ada lebih sikit lepas buat model tu. Jadi bila timbang, dia anggarkan 200 gram. 200 gram. Dia ada kurang lah sebab dia ada buang sikit. Lebih kurang. Lebih kurang 100 gram dia ada lebih dekat situ. Tutup mikrofon. Okey. Jadi anggaran ni ialah 200 gram. Yang ni aktiviti yang awak boleh buat di rumah kalau ada penimbang kecil ni dekat rumah, minta kebenaran mak, biasa mak punya ni kan, untuk buat kuih kan. Timbanglah apa-apa yang kecil-kecil, tapi jangan objek yang berat sebab ini penimbang ringan. Dia tak boleh timbang objek yang lebih berat. Tengok dekat penimbang tu, tengok berapa je yang dia boleh timbang. Yang ni awak boleh buat aktiviti sendiri dekat rumah. Baik, ini kita cuba anggarkan anggarkan sama-sama, agak-agak je. Sepotong kek besar ni. Besar ni lebih kurang 240 gram. Awak type dekat chat agak-agak kalau kek yang besar ini, yang separuh ni berapa gram? Type dekat chat. Kalau besar sepotong ni 240 gram, tapi kalau separuh macam ni, berapa agak-agak dia punya jisim dia? Cuba type. Ada yang jawab 250. Syifa Edina 600. Dia takkan 200 lebih punya sebab ni banyak ni. Mesti dalam kalau siapa jawab 600 tadi, lebih kurang 600 ataupun awak jawab 700 pun boleh. Nak tengok siapa punya anggaran yang tepat. Amira Akila takkan lagi ringan pula. Kan? Takkan daripada 240 jadi 215. Dia mesti berat lagi. Ryan tadi 840, 860. 650, 700. Oh, Atika Syazwana 720. 700. Fatih 607. 607. Livonia 900. Anis 720. Okey, kita tengok jawapan Dia tak ada jawapan kita tengok anggaran awak tu. Hampir-hampir ataupun tidak Kalau dekat sini sepotong, kan? Agak-agak yang kek yang sebelah ni, kalau kita potong dapat berapa kek yang sebelah sini? Berapa potong dapat ni? Dapat tak 3 potong? Tak. Dapat 3 potong kan? Lebih kurang kan? Dapat 3 potong. Jadi, kalau kek ni 200, jadi yang ni lebih kurang 600. Siapa jawab 600 tu betul. Siapa yang jawab 700 pun betul. Sebab dia hampir-hampir. Dia lebih kurang 700, 720 kan. Tapi dia takkan sampai 800. Takkan sampai 800. Siapa jawab 600 betul. 700 pun boleh. 630 boleh. 720 boleh. Macam Azlina ni 746 boleh kan. Tapi dia takkan sampai 800. Sebab apa? Sebab ni lebih kurang 3 potong je. Kita tengok yang sebelah ni, beras. Beras. Kalau satu kampit beras ni 10 kilogram, agak-agaklah beras yang kampit sebelah ni berapa kilogram? Kalau yang penuh ni 10, yang sebelah dia ni agak-agak berapa? Aisyah Yusra tu dia 5. Ramai jawab 5. Ada jawapan lain tak? 6. 6 kilogram pun ada. 3 kilogram. 7. 7. Okey. Jadi jawapan dia kita ikut majoriti lah.
jawapan dia lebih kurang 5 kilogram sebab apa? Yang sebelah dia ni lebih kurang separuh kan? Lebih kurang separuh. Jadi kalau sini 10, separuh dia 5 lah. Tapi kalau awak jawab 6 ke 7 ke masih boleh diterima. Sebab dia hampir-hampir. Yang jawab 4 pun boleh. Yang jawab 4 pun boleh sebab dia hampir-hampir. Tapi kalau awak jawab 2, 1, 8, tak boleh lah sebab dia jauh sangat. Kalau hampir-hampir boleh. 5, 6, 4. Boleh. Itu betul. Pandai awak semua. Okay, itu anggaran. Okay, jadi itulah untuk unit ukuran jisim. Kilogram, gram dan anggaran. Okay. Baik. Jadi kita terus kepada kerja rumah. Sekejap Okay, muka surat. Cikgu, habis pukul berapa? Dan habis dah. Okay. Kerja rumah, buku aktiviti, muka surat 129. 130 dan 131. Okay. 129, 130 dan 131 buat yang atas tu aja. Yang bawah tu, yang bawah tu, ini awak kena guna penimbang. Tak perlu buat lah. Saya ulang sekali lagi. 129, 130, 131. Yang bawah tu tak payah buat. Kalau ada penimbang boleh. Penimbang boleh. Okey. Tapi cara dia ialah yang pertama, katalah bekas pensel. Bekas pensel awak jangan timbang dulu. Awak agak-agak dulu. Awak agak-agak. Katalah awak ambil bekas pensel tu, awak pegang kat tangan kan. Lepas tu awak agak-agak dulu, katalah awak tulis bekas pensel ni agak-agak 50 gram. 50 gram. Lepas tu barulah awak pergi kat penimbang tu timbang. Cikgu, tak apa kan kalau tak buat yang bawah tu? Kalau tak ada penimbang tak payah buat. Jangan pula awak suruh mak awak pergi beli penimbang. Saya ada. Okey. Barang-barang ni dia ringan Jadi penimbang yang awak pijak tu berapa? Pundi kacang tu apa? Ya Allah, ya Tuhan tu. Dengar dulu, dengar. Jangan buat ulang lagi. Muka surat 129, 130, 131. Kawan-kawan dah tarik dah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bawah ni 1 persatu. Kalau tak ada penimbang, tak payah buat. Ada. Penimbang. Ya, yang ada tu tak payah. Dengar ni saya cakap. Kalau tak ada penimbang, tak payah buat. Okay? Penimbang bilik air tu pun tak boleh timbang. Sebab apa? Itu untuk berat sahaja. Yang ni kalau awak letak kat penimbang bilik air, awak pijak tu tak bergerak pun jarum dia. Okay? Jadi gunakan penimbang yang untuk timbang tepung tu. Kalau ada dekat rumah. Kalau ada. Tak payah tanya lagi. Kalau ada. Okay, lepas tu cara dia. Okay, kat sini. Dia tak boleh ngelat. Ini saya harapkan awak buat dengan jujur lah. Sebab ini untuk belajar. Untuk belajar. Tutup dulu mic tu. Katalah bekas pensel. Kata bekas pensel Bekas pensel ni awak ambil. Tapi awak jangan timbang dulu. Siapa yang ada timbang ni, jangan timbang dulu. Awak agak-agak dulu. Okey, awak agak-agak. Lepas tu awak tulis. Tulis 50 gram. Contoh, ni contoh. Lepas tu barulah awak pergi kat penimbang, awak timbang. Tengok. Katalah dekat penimbang dia tulis 60 gram. 60 gram. Macam inilah cara dia. Maksudnya, anggaran awak dengan jisim sebenar tak jauh. Kalau tak jauh, maksudnya awak pandai menganggar. Tapi kalau jauh sangat, awak kena belajar sikit macam mana nak menganggarkan. Begitu juga buku tulis. Awak angkat buku tulis tu, awak rasa-rasa. Rasa-rasa berapa gram ni. Katalah awak tulis buku tulis 60 gram. Kan? Lepas tu pergi dekat penimbang. Timbang betul-betul. Bila timbang dapat 45 gram. Contoh macam tu
Janganlah jauh sangat. Kan janganlah pula berat buku 3 kilogram. Takkan buku 3 kilo kan? Okay? Jadi anggarkan dulu, lepas tu baru timbang. Jangan timbang dulu. Timbang dulu tak aci lah. Mestilah awak anggar tu betul kan? Okey? Jadi itu saja. Kalau ada penimbang, tak ada penimbang, tak apa. Yang ni pun tak banyak ni. Sekejap. Awak duduk sekejap 5 minit lepas ni confirm siap dah. Jadi muka surat 129, 130 dan 131. Jadi tak banyak kerja. Jadi kalau tak banyak kerja macam ni, awak cek balik kerja rumah yang lepas-lepas yang banyak awak tertinggal, cuba buat sikit-sikit sampai kalau boleh siap. Pundi kacang tu apa? Pundi kacang kalau awak PJ kan, kan ada macam kain dalam tu, awak rasa macam ada kacang, ada beras-beras dalam tu kan, buat baling-baling. Tu pundi kacang. Kan, kalau kita Google kat sini, katalah kita Google pundi kacang, kalau awak tengok gambar dia kan, pundi kacang. Nampak pundi kacang tu. Ni. Yang awak buat lambung-lambung. Kan, ini pundi kacang. Tapi dalam dia bukan kacang pun. Dia nama je pundi kacang. Dalam tu biasa ada butir-butir plastik. Yang batu seremban tu yang kecil-kecil tu, kecil. Kita tak buat baling-baling, kita buat lambung-lambung untuk main batu seremban. Bukan batu seremban. Tu bandar Seremban. Batu seremban. Batu seremban. Okey. Jadi itu saja untuk minggu ini. Kita akan jumpa minggu depan untuk tajuk isi padu pula. Tolong buat kerja rumah. Jaga diri awak baik. Jangan lupa pasifir. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum. Bye bye. Bye. Aju dia keluar tu. Ya, Pak Rusdi. Panjang Rusdi punya. Baik. Cikgu. Cikgu. 2 kilogram. Tengok Syed Farid tu buat. Tempat kamera lagi. Okay, kawan-kawan semua tengok Syed Farid buat kerja. Aimi tengok Syed Farid buat kerja. Awak pakai telefon awak Syed Farid Telefon mak. Telefon mak. Mak tak pakai? Ada lagi satu ni pun belajar. Okey.